380,000 peminjam terima manfaat daripada peruntukan sebanyak 2.3 bilion ringgit oleh Amanah Ikhtiar Malaysia AIM untuk pembiayaan mikro tahun ini. Itu antara fokus negeri di bawah Bayu. Lintah langsung dari studio RTM Kota Kinabalu, kita bersama-sama Konstantin Pahlawan. Baik, silakan. Terima kasih Syah dan salam sejahtera. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM memperuntukkan sejumlah 2.1 bilion ringgit pinjaman perniagaan kecil-kecilan atau pembiayaan mikro tahun ini yang memberi manfaat kepada kira-kira 380,000 peminjam seluruh negara. Pengerusi AIM Datuk Seri Panglima Lajim Ukin mengalu-alukan golongan suri rumah dan wanita muda yang terlibat dalam perniagaan kecil-kecilan memohon pinjaman tersebut. Kita sedia untuk memberikan kelulusan. Kita mudah saja, ada IC, pengenalan, ada minat untuk berniaga, kita luluskan. Datuk Lajim memberitahu pemberita selepas majlis sumbangan bakul AIM di Menumbuk. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan pendapatan AIM menurun sedikit tahun lalu susulan pemberian moratorium kepada peminjam terkesan akibat impak pandemik COVID-19. Bagaimanapun katanya AIM mula aktif mengutip bayaran pinjaman awal tahun ini. Penyampaian sumbangan berkenaan disempurnakan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Isnin Aliasni. Ketika ditemui, beliau yang juga Wakil Rakyat Klias menyeru penduduk agar terus mematuhi SOP khususnya menjelang Aidilfitri ini. Sentiasa mengingatkan pada semua masyarakat, khususnya di Parlimen Beaufort, supaya kita sambut Hari Raya ini dengan kekeluargaan. Utamanya jaga SOP, jaga semua arahan-arahan daripada kerajaan, jangan langgar. Usaha membantu masyarakat luar bandar yang menghadapi kekangan mendaftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan terus dipergiat menerusi program Info on Wheels IOW anjuran Jabatan Penerangan. Antara lokasi pelaksanaan ialah daerah Pitas dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM N3 Pitas. Pegawai Penerangan Pitas Jemin Pangut berkata program itu bertujuan menggalakkan pendaftaran secara manual memandangkan setakat ini hanya 11% daripada 35,000 masyarakat di Pitas telah mendaftar untuk vaksinasi. Program ini memfokuskan khususnya memberi kesedaran kepada masyarakat semasa tentang bahayanya virus COVID-19. Mempelawa, menggalak, memujuk orang ramai mendaftar dalam MySejahtera dan juga menggunakan aplikasi manual ya bagi membantu meningkatkan lagi jumlah pendaftaran. Pemimpin dan penduduk yang ditemui menyokong program berkenaan. Disebabkan liputan internet yang tidak begitu memuaskan lagi di daerah Pitas ini, maka itu anjuran Penerangan Negeri Sabah kerjasama dengan UPPM daerah Pitas mendaftar untuk divaksinkan secara manual pada hari ini. Syukur kepada Tuhan juga kehadiran yang begitu menggalakkan. Ya, saya nampak program seperti ini adalah untuk memberi kefahaman kepada penduduk kampung mengenai dengan suntikan vaksin. Kadar pengetahuan saya tentang vaksin cukup jelaslah daripada dengar cerita orang di luar sana. Memang terbaiklah sebab tidak payah pergi mana-mana cari untuk mendaftar. Di sini memang susahlah selain daripada borang kalau melalui Sejahtera tidak dapat. Program yang berlangsung selama 2 hari ini turut menjadi ruang berkongsi maklumat tepat berkenaan vaksinasi. Pelbagai pihak terus tampil memberi bantuan kepada penduduk terjejas kebakaran di Kampung Sundang Laut Sandakan. Terbaharu, bahagian zakat dan fitrah, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menyalurkan sumbangan berjumlah RM39,500 kepada 79 ketua isi rumah KIR terlibat. Sumbangan RM500 bagi setiap KIR disampaikan Pegawai Tadbir Agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Sandakan, Romzi Abdul Rahman di Kampung Sundang Laut. Apabila mereka mendapatkan sumbangan daripada pihak bahagian zakat dan fitrah, terutamanya kawasan zon Batu Sapi ini, agar mereka ini manfaatkan sumbangan ini untuk menampung keluarga mereka dengan membeli apa yang perlu dan patut sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri.
Kejadian kebakaran pada 21 April lalu itu memusnahkan 53 struktur rumah atas air. Dalam perkembangan lain, Romzi memaklumkan pihaknya giat melaksana Ops Ramadan dan Ops Judi sepanjang Ramadan bagi memastikan tiada individu Muslim melanggar enakmen syariah, iaitu tidak berpuasa di siang hari, makan di halayak dan kegiatan membeli nombor ramalan. Setakat ini, tiada individu di daerah ini ditahan melakukan kesalahan berkenaan. Kerajaan telah mengambil keputusan tepat ketika negara masih berhadapan penularan pandemik COVID-19. Itu reaksi Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG serta Ibu Bapa di Sabah yang menyokong langkah kerajaan memansuhkan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR mulai tahun ini dan membatalkan pentaksiran tingkatan 3 PT3 bagi tahun ini. Keputusan berkenaan disambut baik yang Dipertua PIBG Sekolah Sukan Malaysia Sabah SSMS Insinyur Zulkarnain Zulkifli. Dengan keadaan pembelajaran yang tidak sempurna buat masa ini, lebih baik kita jangan memberi stres atau bebanan yang lebih kepada murid-murid lah. Sementara itu, ibu bapa yang ditemui menyifatkan keputusan tersebut mengurangkan tekanan pelajar dan ibu bapa. Saya setujulah sebab kalau bagi saya sendiri, anak pun ada belajar kan, masih sekolah rendah. Jadi macam tekanan untuk dorang tu tidak tinggi. Sama juga dengan tekanan ibu bapa pun kira macam kita risau tu kurang bah untuk dorang exam kan. Sekarang lagi musim macam kita COVID ni. Ada langkah yang terbaik lah. Sebab pada sekarang dengan keadaan pandemik COVID-19 ni kan, dengan pembelajaran kadang-kadang di sekolah dan juga kadang-kadang di rumah. So, saya boleh nampak sebab anak saya kadang-kadang dia agak stres lah. Ngamunahid so dah ako sudong ni atagak ni ko bo. Atau UPSR derjanam lah kan ni. Sebab mantad perpeguh dia kivaan hai dia UPSR bo. Tiba-tiba atagak omusonya ni pagintangan di sijil ni tengah anak bo. Komposisi berubah-ubah bang. Hobi pevago do negatif COVID. Jadi mungkin lebih basit lagi lah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razijidin baru-baru ini mengumumkan keputusan memansuhkan UPSR dibuat hasil lipat urus dengan pelbagai pihak sejak peperiksaan itu dibatalkan tahun lalu akibat COVID-19. Paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah petang ini bersama saya, Konstantin Pahlawan. Jangan leka dalam pematuhan SOP. Kita masih belum menang. Kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan. Baik.